Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, khabar baik. Untuk makluman Tun, kami di Kawah Buku sangat berbesar hati atas kesudian Tun bersama-sama dalam acara kita pada hari ini. Untuk makluman Tun, Kawah Buku sebenarnya adalah sebuah pojok kecil, sebuah pojok buku kecil di Bandar Baru Bangi. Kita aktif menggerakkan forum-forum dan wacana khususnya berkaitan tentang Malaysia. Jadi saya Azan Safa bersama rakan saya Rohan Syahrir hari ini akan bersama-sama menemani Tun dalam satu sesi bersama Tun khususnya dalam sempena kemerdekaan dan juga Hari Malaysia yang kita raikan pada tahun ini. Tun, dalam acara kita bertemakan Menganyam Nusa ini adalah suatu usaha sebenar usaha kecil di Kawah Buku dan Institut Nyala sebenarnya untuk kita menjambatani hubungan antara kaum dan membina suatu kesepaduan bangsa Malaysia yang kita idamkan. Baik Tun, sebagai saya mulakan perbicaraan ini sebagai seorang negarawan yang ulung lah saya kira menjadi Perdana Menteri, bukan sekali bahkan dua kali Tun. Jadi Tun pasti mempunyai suatu pengalaman, visi, gagasan, bahkan yang banyak pun yang telah pun kita tahu. Tetapi sebagai suatu pandangan Tun, soalan pembukaan saya kepada Tun, apakah makna bagi Tun untuk menjadi seorang rakyat Malaysia? Silakan Tun. Apabila kita anggap diri kita sebagai rakyat Malaysia, maka kita cuma dimiliki ataupun mempunyai kesetiaan kepada Malaysia sahaja. Tak ada negara lain. Itu rakyat Malaysia. Perasaan sayang, kasih sayang kita ialah kepada negara kita yang kita terima dan kita akui bahawa kita adalah orang Malaysia. Tak ada kaitan dengan negara lain. Okey Tun, selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Tun. Saya nak mengimbas kembali. Saya banyak baca buku Tun daripada Malay Dilemma, kemudian Cabaran dan kemudian yang biografi daripada Tun sendiri, Doctors in the House. Dan juga banyaklah bacaan-bacaan saya tentang tulisan-tulisan daripada Tun sendiri. Salah satu daripada buku yang saya rasa pentakrif lah kepada pemikiran Tun adalah Malay Dilemma. Dalam Malay Dilemma tu kita dapat cungkil bagaimana keprihatinan Tun kepada bangsa Melayu. Maknanya Tun ada rasa prihatin, simpati, sayang kepada bangsa Melayu. Tun inginkan kedudukan mereka yang pada waktu Tun tulis Malay Dilemma tu yang keterbelakang meningkat. Tun juga mahukan kedudukan mereka, orang kata berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi kemudiannya Tun menjadi Perdana Menteri Malaysia. Pada waktu Tun menulis Malay Dilemma tu, ramai orang panggil ataupun gelar Tun sebagai Ultra Melayu. Tetapi apabila Tun menjadi Perdana Menteri Malaysia, Tun perlu menangani dan menguruskan kepelbagaian dan kerencaman Malaysia ni yang rumit. Saya rasa rumit Malaysia ni sebab kita ada berbagai budaya, berbagai agama, berbagai bahasa dan juga berbagai kedudukan ekonomi yang berbeza-beza antara kaum. Jadi dalam konteks ni, bagaimana Tun mengimbangi kontradiksi antara Tun sebagai seorang Melayu yang
ada unsur-unsur nasionalis Melayu yang kuat lah bagi saya lah. Saya melihat Tun ni seorang nasionalis Melayu yang kental. Tetapi bila Tun menjadi Perdana Menteri Malaysia, Tun perlu menguruskan bukan sahaja orang Melayu tetapi juga orang Malaysia. Jadi bagaimana Tun mengimbangi kontradiksi pemikiran dan jiwa Tun tu dengan hakikat kepelbagaian Malaysia? Ya, silakan Tun. Yang pertamanya di waktu saya menulis buku The Malay Dilemma, agak jelas bahawa kedudukan kaum-kaum masih mempunyai identiti dan kaitan dengan negara-negara tertentu, negara asal. Jadi pada masa itu orang Melayu adalah orang tanah Melayu dan orang lain adalah Malayan Chinese, Malayan Indian dan sebagainya. Jadi identiti dengan negara lain memang ada. Dan kita juga dapati bahawa kedudukan orang Melayu dengan orang lain ini berbeza. Kita dapati ramai-ramai orang Melayu umumnya miskin dan ketinggalan dari segi pembangunan. Sedangkan orang yang berasal daripada negara lain ini, mereka begitu maju. Jadi dia ada pemisahan antara orang Melayu dengan orang yang kaitannya dengan negara lain. Dan ini tidak selamat. Kerana kita tahu kalau ada banyak perbezaan antara miskin dan kaya, walaupun daripada satu kaum, dia akan ada perbalahan, perusuhan. Akhirnya mungkin sampai boleh jadi civil war pun boleh jadi. Sebab itu usaha untuk meningkatkan kebolehan orang Melayu menjadi penting supaya walaupun bangsa lain tetapi daripada segi pencapaian sama. Sebab itu saya tulis The Malay Dilemma. Mereka perlu usaha lebih dan dapat layanan yang istimewa untuk mereka kejar dan supaya sama dengan kaum-kaum yang lain. Itu kadang-kadang untuk itu kita perlu ambil tindakan yang memihak kepada orang Melayu. Diskriminasi untuk orang Melayu. Pada masa itu saya tulis The Malay Dilemma. Kemudian saya jadi Perdana Menteri. Hakikatnya ialah negara kita ini diduduki oleh 3 major races. Melayu, orang keturunan Cina, keturunan India. Dan mereka dikenali sebagai dikaitkan dengan negara asal mereka daripada segi budaya, daripada segi bahasa, dari segi sekolah, pelajaran dan sebagainya. Jadi terasing. Walaupun terasing, dalam usaha kita untuk mengurangkan jarak antara Melayu dengan bukan Melayu ini, kita tak boleh dengan mengambil hak orang bukan Melayu dan beri kepada orang Melayu. Mereka mempunyai hak. Kita tak kacau hak mereka. Mereka boleh maju. Tetapi yang kita utamakan ialah untuk menolong orang Melayu catch up, dapat kejar orang bukan Melayu. Itu pada masa saya jadi Perdana Menteri, saya ada kuasa dan saya kekalkan usaha untuk mengejar orang bukan Melayu. Tidak ada perpisaan. Pendirian masih sama. Saya masih lagi utama orang Melayu walaupun saya jadi Perdana Menteri untuk seluruh Malaysia. Tapi keutamaan yang asal, yang berasas kepada The Malay Dilemma mesti ada. Dan kita dapati orang bukan Melayu faham. Ramai yang faham dan tidak timbul masalah. Melainkan orang politik saja yang kacau. Orang politik nak asingkan kaum supaya mereka dapat sokongan daripada kaum mereka. Jadi mereka menekankan kaitan mereka dengan negara lain. Nak sekolah,
nak bahasa, nak budaya, agama kita tak pedulilah. Kita tak kacau saya pasal itu. Jadi sebab adanya wujudnya perkauman, wujudnya kita tak boleh kata tidak ada. Sebaliknya kalau kita perhati negara-negara berbilang kaum yang lain, Amerika umpamanya, penduduk Amerika datang daripada berbagai bangsa, tetapi mereka semua American. Macam Eisenhower, dia seorang Jerman, tapi dia jadi American, dia berperang dengan Jerman habis-habisan. Begitu juga dengan Roosevelt. Roosevelt adalah bahasa Belanda, tapi dia American. Bahkan yang kulit hitam ni pun anggap diri mereka sebagai American. Dia tak kata American daripada Kenya ataupun apa, mereka adalah American. Bahasa mereka sama. Bahasa rumah mereka ialah bahasa Inggeris, American English. Dan budaya mereka, cara hidup mereka semacam. Jadi mereka tidak mengikatkan diri mereka dengan negara asal mereka. Eisenhower tidak kata saya German American, saya Scandinavian American. Tetapi di Malaysia kita masih ada sekolah Cina, sekolah India. Sepatutnya ada satu sekolah saja. Selagi ada itu, perpisahan antara kaum tidak dapat dielak. Okey, Tun, saya nak menjurus kepada soalan susulan untuk Tun ya. Khususnya pada tahun, kalau tak silap saya, 1990 ataupun 1991. Pada waktu tu ada satu perjumpaan lah dengan community bisnes ya, community perniagaan, yang mana Tun telah membuat satu ucapan, tajuk dia The Way Forward. The Way Forward yang kemudiannya saya rasa kalau tak silap saya diterjemahkan oleh arwah Rostam Sani kepada Wawasan 2020, dan kita pun sekarang ni sudah melepasi ya Wawasan 2020, sekarang ni dah 2021. Salah satu daripada inti yang dibincangkan pada waktu tu ketika Tun mengajukan The Way Forward tu ialah tentang bangsa Malaysia kan. Jadi saya tertarik bila Tun kata tadi, maknanya persoalan identiti ya. Kalau di Amerika, Tun memberi contoh tadi, semuanya melihat diri mereka sebagai American, tetapi mereka ada satu unsur pengikat. Maknanya ada glue, ada gam itu yang mengikat mereka untuk mereka merasakan mereka adalah Amerika. Kalau macam di Malaysia tu, dengan kepelbagaian, kerencaman, keberagaman, kemajmukan yang pelbagai yang kita ada ni, apa yang Tun rasa unsur yang boleh menjadi gam ataupun pelekat kepada identiti kita sebagai bangsa Malaysia? Silakan Tun. Yang pertamanya, kalau pencapaian kita sama, itu memang baiklah. Tetapi kadang-kadang sukar nak ada pencapaian yang sama. Tetapi apabila kita lihat unsur-unsur kaum itu tidak lagi dikemukakan, dipegang, saya fikir kita akan jadi bangsa Malaysia. Sebab itu satu daripada tujuan kita dalam membentuk dasar Wawasan 2020 ialah satu bangsa Malaysia. Bermakna bahawa bangsa itu sama. Dia bercakap masa kebangsaan dia, bangsa kita, bangsa kebangsaan. Yang diterima ialah berasas kepada Melayu. Sudah masuk bahasa-bahasa lain. Banyak masuk perkataan-perkataan dia sudah pun dimasuk. Tetapi itu adalah bahasa kita. Budaya kita pun lebih kurang sama. Lebih kurang lah. Mula nak sama betul susah. Dan kita juga tak lagi bercakap berkenaan dengan Malaysian Chinese, Malaysian Indian, tak lagi. Jadi itu bangsa Malaysia. Bila jadi macam itu, barulah kita capai ke tahap satu bangsa. Dan pemisahan antara kita
walaupun daripada segi kekayaan tidak begitu teruk. Macam mana kita lihat orang Melayu umpamanya sanggup menerima orang Arab, orang India yang berbudaya Melayu. Cara hidup mereka Melayu, bahasa mereka Melayu, kita terima, kita tak soal. Walaupun kalau tengok muka tu bukan Melayu lah. Nampak betul-betul daripada India ataupun China, tapi kita tak kira itu. Kita terima mereka. Dan mereka berjaya, kita berasa kita berjaya. Itu yang kita nak menjadi bangsa Malaysia. Jadi bangsa Malaysia menjadi satu matlamat untuk menyatukan negara yang sudah maju ini. Tun, saya berbalik kepada apa yang telah Tun cakap tadi. Pendirian Tun masih lagi sama, iaitu masih mengutamakan orang Melayu. Begitulah benda yang Tun maksudkan tadi. Cuma kalau kita melihat semula daripada pentadbiran Tun yang sebelum ini sehinggalah kenyataan Tun sebentar tadi, idea Tun melihat bahawa orang Melayu perlulah diberikan peluang ataupun mempunyai kedudukan yang sama, terutamanya kalau di dalam penyataan Tun sebelum ini adalah agihan kek ekonomi orang Melayu itu paling tidak mestilah mempunyai keseimbangan dengan kaum-kaum lain di Malaysia. Sewaktu Tun menulis Malay Dilemma dan juga lama sebelum ini mungkin tentang kepemilikan orang Melayu khususnya jauh lebih rendah daripada orang asing dan juga orang Cina khususnya. Jadi Tun, ini cerita selepas daripada 60 tahun kita merdeka. Lebih daripada 20 tahun pentadbiran Tun yang pertama. Apakah Tun masih melihat bahawa kerangka ekonomi, agihan ekonomi ini masih lagi suatu idea yang relevan dan cara pandang yang betul untuk melihat keadaan ini, sedangkan masih lagi selepas polisi-polisi yang digubal dan dibuat di zaman Tun, hari ini masih lagi tidak melihat kenaikan yang ketara ataupun keseimbangan yang ketara. Sehingga kan Tun masih lagi mengatakan masih mengutamakan orang Melayu, kan? Keadaan masih perpisahan ini masih ada, bahkan menjadi lebih teruk. Saya bagi contoh mathematical. Kira-kira kalau kita kata pertumbuhan ekonomi adalah baik, iaitu kita sudah naik kepada pertumbuhan kita 50%. Tetapi bila kita waktu start, Melayu mempunyai 2%, orang Cina mempunyai 30%. Jadi bila 2% naik 50%, dia baru 3%. Orang yang ada 30%, bila naik 50%, dia jadi 45%. Jadi jarak semakin jauh. Dulu antara 2 dengan 30. Sekarang antara 3 dengan 45. Jadi jarak tu semakin jauh. Sebab kita perlu pertambahan lebih di kalangan orang Melayu daripada orang bukan Melayu. Itulah sebabnya yang saya kata keadaan masih begitu. Dan kita dapati secara fizikal, orang Melayu miskin, jual tanah. Habis tanah dalam bandar dia jual. Kampung Kerinci bukan lagi tempat Melayu dah. Kampung Abdullah Hukum tidak ada Melayu. Kampung macam-macam kampung lah. Cuma Datuk Keramat aja ada. Tapi kita lihat pembangunan di Datuk Keramat tak sama dengan kawasan-kawasan di tempat saya duduk ini, di mines umpamanya, dan development perumahan yang baru banding dengan Datuk Keramat. Datuk Keramat masih lagi rumah batu tapi
bumbung dah robek dah pecah dah, dan keadaan taklah semacam apa nama housing project yang kita lihat cantik-cantik belakang. Di keliling rumah saya ni rumah-rumah bukan Melayu, tapi Melayu sini tiga orang aja. Yang lain semua bukan Melayu, dan mereka punya rumah 5 tingkat. Macam mahligai, macam istana. Jadi perpisahan itu masih ada. Perpisahan makin teruk kerana if the rate of growth is the same, tetapi kalau you mula daripada rendah, rate of growth tak bagi you catch up dengan rate of growth orang yang lebih tinggi. Tapi bagaimana dengan polisi-polisi yang telah pun Tun usahakan sewaktu Tun sebagai Perdana Menteri dahulu? Ya, ada area yang kita berjaya. Umpamanya daripada segi pelajaran. Dulu orang Melayu susah nak dapat beasiswa kerana dia ikut merit. Yang tinggi sekali dapat beasiswa, yang rendah tak dapat. Pada masa saya, yang rendah pun dapat juga. Yang dapat nombor 2, nombor 3, nombor 4 pun dapat. Dan kita hantar mereka dan kita dapati mereka berkebolehan. Mereka berjaya balik jadi engineer, jadi macam-macam. Apa juga jurusan yang mereka ambil, mereka berjaya. Sehingga ada space scientist pun di kalangan mereka. Dalam bidang pelajaran, berjaya. Kita dapati lebih banyak profesional Melayu sekarang daripada dulu. Dulu pada masa saya lulus, dalam Malaysia, cuma 2 orang aja Melayu. Out of 100, only 2 Malay doctors. Saya banggalah jadi doktor. Tapi sekarang ini 40% daripada doktor-doktor di Malaysia terdiri daripada Melayu. Jadi ada peningkatan, ada cara catch up. Tetapi dalam bidang lain, kita dapati bahawa dalam bidang perniagaan, orang Melayu tak berjaya. Kita bagi peluang. Kita bagi kontrak kepada dia, kita bagi AP kepada dia, kita bagi lesen kepada dia. Dia dapat kontrak, dia jual. Dia dapat lesen, dia jual. Dia dapat AP, dia jual. Orang itu yang kaya, bukan dia. Itu kesalahan orang Melayu. Kita jangan buat macam tu. Tapi pada masa itu kita tak kira lah, kita bagi saja. Tapi mereka kadang-kadang nak dapat duit cepat, jual kontrak. Itulah sebabnya yang dalam bidang perniagaan dan perusahaan kita tertinggal di belakang. Dan bidang perniagaan dan perusahaan ini memberi lebih banyak ganjaran kepada kita. Kalau kita jadi ahli profesional, dia ada rate dia. Tak boleh jadi millionaire kerana jadi doktor. Tapi dalam bidang perniagaan, perusahaan, no limit. Boleh jadi kaya sampai billionaire. Sebab itu kita dapati sementara kita berjaya dalam bidang akademik, tetapi dalam bidang perniagaan kita tak berjaya. Tumpuan sekarang ialah kepada bidang perniagaan. Okey, kalau silakan Zan. Kalau saya balikkan sedikit lagi kalau kita bercakap tentang kesepaduan kaum yang Tun bangkitkan adalah untuk memulihkan taraf ekonomi orang Melayu supaya dilihat seimbang. Apakah selepas daripada hampir berpuluh tahun polisi dan juga kita sebut kegagalan yang Tun sebut tadi dalam bidang perniagaan, apakah Tun masih percaya bahawa neraca melihat kesepaduan kaum itu pada perspektif ekonomi masih relevan untuk dikena pakai dalam untuk menjambatani perpaduan kaum ini? Ya, perpisahan antara kaum daripada segi pemilikan kekayaan jaraknya masih besar.
Selagi itu tak dapat diatasi, pemisahan antara kaum akan berkekalan. Jadi sebab itu kita harus tumpu. Apabila kita tubuh kerajaan PH umpamanya, Pakatan Harapan, kita kekalkan dasar ekonomi baru. Tetapi ada tambahan, iaitu kalau kita bagi lesen, dijual lesen itu mati, tak boleh guna. Kalau kita bagi kontrak, dijual kontrak itu pupus, tak boleh dilaksanakan. Jadi dengan cara ini dia tak boleh jual. Dia kena belajar. Dan bukan orang Melayu bukan tak boleh, tetapi ada unsur-unsur sifat-sifat yang melemahkan mereka. Kerana mereka terlalu nak kaya cepat. Nak kaya cepat, kita jadi miskin. Sebab itu jangan jual. Berusaha. Kalau kita tak boleh, cari orang Melayu yang boleh. Ada orang Melayu yang boleh. Saya tahu ada kontraktor Melayu. Umpamanya Istana Negara dibuat oleh kontraktor Melayu. Itu satu projek yang hampir 1 bilion ringgit. Boleh buat. Very complex building, boleh buat. Kalau nak lah. Dan ada beberapa orang lain yang masuk dalam bidang perusahaan dan mereka berjaya. Dalam bidang teknologi baru ini pun sudah ada Melayu yang pandai, yang boleh buat program dan sebagainya. Jadi kita nak orang ini naik. Kadang-kadang kita terpaksa bantu mereka lagi. Karena kalau kita bagi kepada orang yang kita tahu tak ada kebolehan dan akan jual apa yang diberi kepada mereka, maka kita tidak akan capai kejayaan. Jadi kita, itulah yang cakap pasal kroni. Kononnya yang kita bagi itu kroni, bukan kroni. Mereka ini ada kebolehan, kita bagi kepada mereka dan mereka berjaya. Yang tak ada kebolehan pun kita bagi juga. Tapi pasal tak percaya, orang tak kenal lah. Sebenarnya kita bagi kepada mereka. Bagi banyak. Beribu kita bagi. Okey Tun, menyambung kepada apa yang Tun huraikan tadi, maknanya memang perlu ada semacam usaha untuk memberi kepada komuniti Melayu dan juga Bumiputera lah. Sebab saya rasa bila Tun kata Melayu tu, mungkin orang ingat yang ketinggalan ni bukan hanya Melayu tetapi kaum Bumiputera yang lain daripada Sabah dan Sarawak kan, orang asli juga adalah juga ketinggalan kan. Tetapi pada masa yang sama, Tun juga membawa idea untuk melahirkan bangsa Malaysia. Jadi kalau ada pembezaan yang sebegini, maknanya ada komuniti yang diberi, tetapi ada komuniti yang tidak diberi. Bukankah itu akan menimbulkan a sense of resentment, rasa ketidakpuasan hati? Sebab pentadbiran negara dilihat sebagai menganaktirikan, mendiskriminasikan. Jadi bagaimana untuk kita mencapai bangsa Malaysia tu mempunyai rasa kemalaysiaan, tanah tumpah setia kepada Malaysia tu, kalau sekiranya ada komuniti yang melihat diri dia tidak dilayani secara adil? Silakan Tun. Bangsa Malaysia itu menjadi matlamat kita, objektif kita. Untuk mencapai matlamat tentu ada proses untuk menyamakan antara kaum. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini ialah untuk mencapai satu matlamat. Adakan bangsa Malaysia. Untuk itu kita perlu kurangkan jarak kekayaan antara kaum. Itu proses. Kalau kita kata, kita dah bangsa Malaysia sekarang, tak payah ada proses, maka pemisahan itu masih kekal. Dan kita tak boleh berasa senang hati kerana kita lihat, orang ini dia kait diri dia dengan negara lain, tapi dia kaya, aku miskin. Jadi orang Melayu bahasa, kita sebenarnya negara ini asalnya negara Melayu. Dikenali sebagai tanah Melayu. Negeri-negeri semua adalah negeri Melayu. Tetapi waktu kemerdekaan,
kita kata okey, kita kongsi negara kita. Kongsi negara kita dengan kaum-kaum yang lain. Tetapi janganlah perkongsian itu menguntungkan orang lain saja, tak orang Melayu. Orang Melayu mesti juga dapat hasil daripada perkongsian itu. Kalau tidak, akan terpisah, jarak terpisah antara kaum akan berkekalan. Sebab itu untuk mencapai matlamat bangsa Malaysia, satu usaha perlu dibuat. Dan kita, saya nak bagi satu contoh. Banyak orang main golf. Dalam golf ada handicap. Kalau kita nak main dengan Tiger Woods, kita start bersama dengan dia. Dia punya skor dia sama. Takkan kita boleh menang. Kita tak boleh menang. Tapi bila bagi handicap, boleh juga kita menang. Ataupun sekurang-kurangnya taklah jauh sangat. Jadi dalam masyarakat manusia, memang kita iktiraf kelainan kebolehan. Umpamanya kalau kita nak main football, kalau kita bagi tim umur 12 lawan dengan tim orang dewasa, siapa nak menang? Tentu kalahlah orang umur 12 ni. Pasal dia kecil, dia tendang tak jauh. Jadi kita tak ada perlawanan antara tim yang tak sama kebolehan. Kita cuba samakan kebolehan. Untuk itu kita perlu bagi handicap kepada yang lemah supaya dia boleh lawan dengan yang kuat. Jadi ini yang kita bagi sekarang ini kerana kita akui kelemahan orang Melayu. Jadi kalau kita tak bagi langsung, mereka akan jadi lebih miskin. Bukan saya setakat ini, lebih miskin. Kerana dulu sekurang-kurangnya mereka mempunyai tanah di Kuala Lumpur. Sekarang sudah jual. Tak ada. Kampung Kerinci tak ada dah. Bukan main cantik bangunan tapi bukan Melayu punya. Kampung Abdul Hukum lain. Padat bangunan pencakar langit siapa punya? Jadi kalau kita terima, okeylah. Orang Melayu kita terima, tak apalah kami miskin, tak apalah kami sampai bila pun miskin akan menjadi lebih miskin. Apa yang akan berlaku ialah perasaan iri hati antara miskin dengan kaya akan menjadi lebih tegang. Dan akhirnya kestabilan negara tidak mungkin dicapai. Sebab itu apa yang kita lakukan ialah untuk kestabilan negara kita perlu samakan pencapaian antara kaum. Okey, Tun, bagi saya tambah sikit Azan. Okey, sebab Tun menekankan bahawasanya negara Malaysia ini asalnya adalah tanah Melayu. Tetapi kemudian Tun, kita sudah memasukkan juga membentuk bersama-sama Malaysia ni Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak bukan majoriti orang Melayu. Kan? Di Sarawak bukan majoriti orang Melayu, orang Dayak yang majoritinya. Begitu juga di Sabah, kan? Sabah lagi rencam lah, lagi majmuk, ada Bajau, ada Kadazan, ada Dusun, ada Murut, ada bermacam-macam. Jadi macam mana tu nak menjustifikasikan yang Malaysia ni adalah negara Melayu? Kalau Semenanjung tu mungkinlah untuk saya kita boleh membuat satu justifikasi. Tetapi sekarang ni kita sudah masukkan Sabah dan Sarawak sekali ke dalam Persekutuan Malaysia. Sabah dan Sarawak tu sama-sama membentuk sebagai Malaysia. Jadi kalau Tun menumpukan hanya kepada Melayu, jadi bagaimana kita nak melihat Sabah dan Sarawak pula? Silakan Tun. Melayu di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak pun kita lihat ada jarak perpisahan antara natives dengan bukan natives. Kita dapati ada pengusaha balak umpamanya rimbunan hijau, dia billionaire. Dia bangsa apa? Dia tak kata dia orang Dayak, dah. Dia bukan orang Bajau. Kita lihat di Sabah, Sarawak juga, kita lihat fenomena yang sama, keadaan yang sama seperti di Semenanjung.
Bila kita kata cakap bahasa Melayu, kita cakap bahasa Semenanjung. Tapi kita juga masuk dalam perkiraan kita Bumi Putra. Bumi Putra bermakna orang Bajau, orang Dayak, orang Iban, orang Kadazan, semua itu Bumi Putra. Dan mereka lebih terpisah daripada kaum lain. Di Sabah, Sarawak terdapat banyak billionaire, banyak. Dan mereka tidak benar orang Cina daripada Semenanjung pergi ke sana pun. Pasal mereka dapat bolot semua untuk mereka lah. Jadi keadaan itu perlu ditangani juga. Sebab itu kita sementara kita guna Melayu bagi Semenanjung, kita kata Bumi Putra. Bumi Putra termasuk yang ada di Sabah. Mereka juga asalnya semua itu negeri mereka. Brunei dulu kawasan itu dimiliki oleh gajah-gajah Melayu, Sultan Sulu dan sebagainya. Sampai sekarang ini mereka masih anggap ini milik mereka. Jadi mereka dapati bahawa bangsa mereka ketinggalan di belakang. Termasuk Melayu, orang Melayu yang tafsir Melayu kerana mereka berbahasa Melayu, adat resam Melayu, mereka juga 30% terdapat di Sabah dan Sarawak. Dan mereka juga ketinggalan. Tun, kalau kita menanggapi bahawa apa yang kita lakukan sekarang adalah sebuah proses sebelum kita mencapai makna ataupun mencapai matlamat bangsa Malaysia yang Tun sebutkan tadi. Ini adalah proses, jadi kewajaran untuk kita menyeimbangkan dahulu sebelum daripada mencapai maksud ataupun matlamat bangsa Malaysia itu tadi. Apakah dengan erti kata apabila kita mencapai maksud tersebut, Bumi Putra dan juga bukan Bumi Putra tidak lagi timbul ataupun tidak lagi timbul isu pemisahan di antara Bumi Putra dan Bumi Putra bagi pandangan Tun? Ya, kalau kita tak adalah perbezaan yang ketara sangat, walaupun ada yang akan kekalkan identiti dengan negara asal, tetapi daripada segi pemilikan punca kekayaan sama. Jadi kita kurangkan perbezaan antara kita. Dan seperti mana saya kata tadi, macam orang Melayu, kalau dia tengok orang yang bukan Melayu asalnya, tetapi sekarang ni menerima budaya Melayu, bahasa Melayu, lebih lagi mereka beragama Islam, kita boleh terima. Dan kita boleh terima orang Cina. Sekarang ini pun kita terima. Bukan kita tak terima. Kita terima mereka. Daripada segi politik, mereka boleh dapat satu undi juga. Tetapi daripada segi agihan kekayaan, trend itu jahat, baik buruk lagi. Bukan saja dah tercapai. Pada masa depan, saya nampak orang Melayu akan kehilangan semua kekayaan mereka kerana mereka kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum yang lain. Jadi sebab itu kita jangan sampai kepada tahap itu. Kita mesti ubah cara orang Melayu bekerja ataupun nilai hidup mereka supaya mereka lebih mampu berjaya. Dan mereka, bagi saya, orang Melayu mempunyai kebolehan yang sama dengan Cina, India, apa semua. Tinggal lagi dia punya budaya, dia punya value system. Dia tidak anggap mengejar kekayaan sebagai satu matlamat yang perlu dilakukan oleh mereka. Dapat cukuplah banyak ni. Satu cerita di Alostar, dia jual mi. Cukup laku, very popular. Orang datang banyak. Lepas tu datanglah orang politik berjumpa dan kata kepada dia, dah maju ni, kita buka kedai lah, masuk dalam kedai biasa. Dia kata tak payahlah, saya dah cukup dah dapat, boleh buat kerja haji dah.
Tak payahlah nak susah-susah. Jadi tak ada keinginan untuk kejar kekayaan. Sebab itu dalam sistem franchise umpamanya, dalam sistem franchise, kita kalau ada satu perusahaan yang berjaya, kita boleh franchise sampai jadi berpuluh, beratus. McDonald punya dulu, dia mula dengan 2 kedai aja, McDonald. Di bawah seorang yang bernama Ray Kroc, dia jadikan franchise McDonald sehingga sekarang ini ratusan ribu seluruh dunia ada McDonald. Jadi itu cara pembesaran. Business must grow. Business tak boleh static. Kalau static dia mati. Jadi dia kena grow, dia kena tambah supaya dia jadi lebih besar. Kalau dia ada formula yang baik, guna formula itu supaya menjadi lebih besar. Jadi sebab itu kita punya usaha nak samakan Melayu dengan bukan Melayu ini terbantut, terhalang kerana orang Melayu sendiri tak nak kejar kekayaan. Adalah yang nak sampai jadi billionaire pun ada. Tapi majoriti orang Melayu cukuplah banyak ni. Kita lah ni dah nak buat ibadat untuk akhirat. Ya, itu kita boleh buat. Tetapi yang kejar di dunia ni kita buat jugalah. Okey, bila Tun menyentuh tentang sistem nilai, bila saya membaca tulisan-tulisan Tun Tun memang banyak menekankan tentang sistem nilai. Malahan Tun mengkritik sebenarnya sistem nilai orang Melayu ni. Kan? Dalam buku-buku Tun kebanyakan Tun memang menekankan dan juga memberi tumpuan lah untuk memperbaiki sistem nilai orang Melayu. Dan salah satu daripada buku yang saya baca Tun adalah Cabaran. Untuk saya buku yang Tun tulis Cabaran ni adalah satu buku yang unik lah untuk saya, sebab Tun bukan orang aliran agama lah. Nak kata Tun bukan ada pelajaran secara sistematik dalam agama. Kan? Tetapi Tun menulis Cabaran tu mengikut kacamata Islam lah. Tun mengambil nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Bila saya membuat tafsiran Cabaran tu Tun, saya membuat tafsiran seolah-olah Tun tidak begitu mempercayai ataupun meyakini dengan nilai-nilai budaya Melayu. Sistem nilai itulah. Jadi Tun mengambil nilai-nilai Islam yang Tun lihat baik untuk memperbaiki nasib orang Melayu menggunakan unsur-unsur yang ada dalam Islam. Tapi dalam konteks sekarang ni Tun, Islam ni ada banyak versi Tun. Dia kan ada banyak macam-macam jenis Islam. Ada Islam PAS, kan? Ada Islam UMNO masa Tun jadi Perdana Menteri dulu. Ada Islam daripada Parti Amanah yang terpisah daripada PAS. Ada pula Islam daripada NGO Islam ni, ISMA, Ikram, dan ada juga Islam sekarang ni Tun yang Islam tokoh-tokoh penceramah agama. Itu pun ada versi Islam yang berbagai-bagai. Jadi untuk Tun sendirilah, Islam versi apa yang paling sesuai dalam konteks Malaysia ni, khususnya ke arah untuk membentuk masyarakat yang lebih adil, saksama menuju kepada bangsa Malaysia. Silakan Tun. Islam ni satu saja. Satu saja. Yang diterima oleh Nabi Muhammad daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu saja. Dan satu itu dibukukan dalam Quran. Jadi itu original Islam. Tetapi apabila datang pakar-pakar ini yang baca Quran, mereka buat tafsiran mereka sendiri yang kadang-kadang bercanggah dengan ajaran Islam. Kita tak boleh terima. Saya tak boleh terima PAS punya Islam, itu bukan Islam. Itu salah. Kerana dalam Quran dia kata, jangan kita kafirkan orang. Tak boleh, tak dibenar. Jangan kita bawa ajaran-ajaran yang memecah belahkan orang Islam menjadi puak-puak. Itu semua ada dalam Quran. Apa yang PAS buat itu bukan Islam. Tapi dia pacu Islam. Dia guna Islam kepada orang yang tak faham.
Saya pada mulanya saya punya pengetahuan agama kurang. Saya bukanlah pergi ke universiti belajar pasal agama, tidak. Tapi saya dibesarkan sebagai orang Islam, sikit sebanyak saya tahu ajaran Islam. Apabila saya masuk dalam politik, saya dapati ada tafsiran yang saya ragu-ragu dia Islam. Sebab itu saya terpaksa belajar agama Islam. Tapi kalau kita baca Quran dalam bahasa Arab, apa yang kita tahu? Tak tahu apa pun. Kita kena baca Quran dalam bahasa yang kita faham. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Ada orang yang kata Quran dalam bahasa bukan Arab, bukan Quran. Saya tanya balik, awak ajar saya agama dalam bahasa apa? Bahasa Melayu. Bukan Quran lah tu bukan Islam lah. Bahasa Melayu. Kalau awak ajar saya dalam bahasa Arab, saya dapat tahu tak agama Islam? Tak faham, tak tahu lah. Jadi kita kena terima tafsiran terjemahan kepada bahasa yang kita faham. Tiap orang kita, orang Melayu yang faham Islam ialah faham dalam bahasa Islam, bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Jadi saya baca Quran dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris, saya buat bandingan. Nak tahu, kalau ada tiga terjemahan sama, saya anggap itu betul. Kalau dia lain-lain, kita tak boleh terima lah. Dan saya dapati dalam Quran, terdapat banyak nilai hidup yang mulia. Yang mana kalau kita amal, kita akan jadi orang yang berjaya. Sebagai satu contoh, orang Islam ini adalah bersaudara. Apakah kita bersaudara? Kita dulu semua orang Melayu ada dalam UMNO. Lepas itu ditubuh PAS. Dan PAS kata orang UMNO ni kafir. Itu bukan persaudaraan. Apa sebab dia kata kafir? Apa salah orang UMNO? Mereka mengucap 2 kalimah syahadat. Kita nak masuk Islam, kita mengucap kita dah jadi Islam. Jadi tak bolehlah dengan sewenang-wenangnya orang UMNO ni kafir. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Saya tak boleh terima. Banyak lagi yang saya tak boleh terima. Umpamanya membunuh dilarang oleh agama Islam. Tetapi kita lihat dalam negara Islam mereka membunuh sesama sendiri, itu dilarang. Amanah amat penting. Kalau kita pegang kepada janji, kita mesti pegang kepada janji. Tapi ada orang yang janji lain buat lain. Ini tak sama dengan Islam. Sebab itu saya baca Quran banyak kali nak faham apa kandungannya dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Saya kumpul semua ajaran-ajaran Islam. Dan kalau kita baca ajaran Islam dan kita amal, kita akan jadi berjaya. Sebab itu apabila saya bercakap dengan orang Melayu, orang Melayu tak kerja kuat. Dalam Islam dia suruh kita kerja kuat. Dia suruh cari ganjaran kita dalam dunia. Selain daripada akhirat, kita ada bahagian kita dalam dunia. Bukan akhirat saja. Tapi kita lebih tekan, mana kena semayang, kena puasa, kena keluar zakat, kena buat kerja haji. Ya, itu kita buat. Tetapi dunia ini kita kena buat juga. Kita umpamanya, kita tak belajar cekap dalam bidang sains. Sebab itu kita tak boleh cipta senjata yang moden. Kita masih nak perang dengan pemanah. Tak boleh lah. Sekarang ini kita pakai roket dan kita tak boleh kena beli daripada orang. Dan orang peralatkan kita. Dia bagi senjata kepada kita untuk bunuh orang Islam. Itulah yang berlaku. Jadi agama Islam tak salah. Yang salah orang Islam. Pasal tak ikut ajaran. Dia takat semayang aja. Semayang kena tunjuk sampai bertanda di dahi. Begitu sekali kuat semayang. Tapi daripada segi perpaduan, daripada segi persaudaraan, kenapa tidak kena saya orang PAS. Kenapa orang PAS?
Sepatutnya kita orang Islam. Itu saja. Dan ini amat penting. Sebab itu saya cuba tarik perhatian kepada ajaran agama Islam. Saya tulis sebuah buku pun untuk senarai ajaran-ajaran Islam berkenaan dengan nilai hidup. Termasuk dalam bidang sains apa semua. Dulu orang Islam adalah pakar dalam bidang sains. Lepas itu datang orang ulama yang membuat fatwa, kononnya pelajaran selain daripada pelajaran agama tidak dapat pahala. Tak betul. Tak betul. Pasal apa tak betul? Kerana kita nak belajar sains supaya kita cukup lengkap dengan ilmu untuk pertahankan orang Islam. Mempertahankan orang Islam menjadi satu daripada ajaran Islam. Disuruh daripada awal lagi adakan kuda perang, ada tombak, itu semua supaya kita dapat menakutkan musuh. Tetapi lah ni kalau kita buat tombak dengan kuda perang, kita nak takut siapa? Orang semua nanti ketawa kita, dia datang dengan kereta kebab, kita kalah. Sebab itu saya berpendapat bahawa kalau kita balik kepada ajaran Islam, kita akan jadi bangsa yang berjaya. Tapi kalau kita balik kepada apa yang dikatakan nilai hidup Melayu ni, yang bercanggah dengan Islam, kita tolak. Yang kena pada agama Islam, kita terima. Baik, Tun. Ya. Tun, cabaran 22 bulan sewaktu Tun mentadbir bersama Pakatan Harapan yang lalu. Antara slogan yang sangat kuat juga adalah daripada kalangan awam adalah berkaitan dengan Islam, iaitu PH dilihat tidak mengangkat syiar-syiar Islam yang sewajarnya. Jadi pada pandangan Tun, apakah sepatutnya Islam ini disatukan dalam politik ataupun perlu dipisahkan? Ya, kita pegang kepada ajaran Islam. Jangan peralatkan ajaran Islam untuk kemenangan politik. Bila kita peralat, kita buat tafsiran yang tak kena. Umpamanya PAS. Bila dia tubuh PAS, langkah pertama yang dia buat ialah mengkafirkan orang UMNO. Mana ada dalam Islam disuruh kafir? Itu bukan Islam. Kalau kita pegang kepada Islam, dia tubuh parti PAS dan dia anggap orang UMNO semua Islam, okeylah, saya bersaudara dalam Islam. Dan orang Islam ini tafsiran dia tak susah. Kita semua buat dosa. Dosa pahala tu semua orang lakukan. Tapi kalau kita nak Islamkan satu orang, dan saya sendiri biasa Islamkan orang, kita bersalam dengan dia, kita cuma minta dia turut apa yang kita kata. Apa yang kita kata. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Dan dia Islam dah. Dia sudah jadi orang Islam. Yang lain semua boleh datang kemudian. Tetapi bila dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia adalah orang Islam. Tak ada orang lain ada hak berkata, oh walaupun kamu mengucap 2 kalimah syahadat tapi kamu bukan Islam, pasal tak masuk parti saya. Mana ada sebut dalam Quran kata kena masuk parti PAS? Tak ada. Banyak orang tak masuk parti PAS. Yang masuk cuma di Malaysia saja. Yang lain semua kafir. Orang lain kita memecah belahkan diri kita. Salah. Apa yang buat ini PAS buat ini salah daripada segi Islam. Kalau dia betul pegang kepada Islam, tak ada problem. Baik Tun, saya rasa mungkin soalan-soalan kita menuju kepada pengakhiran sesi Tun. Mungkin satu soalan dalam kemelut sekarang lah. Kemelut sekarang. Kita berhadapan dengan satu cabaran yang khususnya Malaysia meraihkan Hari Kemerdekaan tahun ini, Hari Malaysia pada tahun ini dengan suasana yang banyak pengalaman-pengalaman baru. Suatu pentadbiran 60 tahun kerajaan bawah UMNO Barisan Nasional runtuh.
Kemudian dalam tahun-tahun terakhir ini kita telah menukar beberapa kali pentadbiran dan sehingga hari ini kita berhadapan dalam kemelut politik, kemelut ekonomi, krisis perlembagaan yang sangat banyak. Jadi Tun sebagai orang yang main actor, pemain utama di dalam senario politik tanah air, sebagai seorang yang berada di atas, apakah nasihat Tun tentang keadaan kemelut yang sehingga even hari ini pun kita belum mendapat kepimpinan, belum ada kerajaan. Jadi mungkin Tun ada nasihat tentang hal ini. Ya, silakan. Ya, kita mula berpolitik di zaman British kerana kita nak lawan dengan British. Kita tak fikir tentang apa yang kita dapat. Kita nak merdeka. Sebab itu kita bersatu kerana persatuan itu memberi kekuatan kepada orang yang lemah. Orang Melayu cukup lemah pada masa itu. Miskin, tak ada pelajaran, tak ada tentera, tak ada apa, tapi nak kemerdekaan. Jadi kita bersatu kerana perpaduan orang Melayu itu menakutkan British. Cuma syarat yang dia letak, kita mesti terima orang bukan Melayu sebagai rakyat. Itu saja. Dan kita pun sanggup terima. Jadi pada masa itu kita bersatu. Lepas kita merdeka, lama-kelamaan tumpuan bukan lagi kepada bangsa kita, negara kita ataupun agama kita. Tumpuan ialah tentang apa aku dapat. Jadi bila nampak kalau dalam bisnes susah, masuk politik boleh dapat duit. Jadi calon, jadi wakil rakyat, jadi menteri, jadi Perdana Menteri. Tumpuan kepada apa aku dapat. Bukan untuk aku khidmat untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Tidak. Semua yang ada dalam kerajaan boleh dibeli. You offer duit cukup macam di Sabah. Bagi duit banyak, bermilion, lompat. Tak ada perasaan kebangsaan langsung. Cuma nak lompat saja pasal duit. Jadi dia berjuang untuk duit. Jadi kalau kita nak berjuang untuk duit, negara kita akan hancur. Kerana negara ini akan dimiliki oleh orang yang guna duit untuk jadi kerajaan. Itu yang kita lihat di bawah Najib. Dia guna duit kerana dia percaya cash is king. Ada duit cukup. Boleh menang. Tapi dia tak ada duit, kena curi lah. Sebab itu dia curi duit banyak, berbilion. Nak bagi kepada orang, bukan sikit. Bagi 100-200 ringgit tak jadi. Nak bagi 1 million, 3 million, 10 million. Jadi menambah duit, curilah. Itulah Najib. Najib ajak orang Melayu utamakan duit. Jangan kira bangsa. Jangan kira agama. Jangan kira negara. Kira duit. Aku bagi duit, sorong. Dan dia percaya bahawa dia tak mungkin kalah. Dia tak mungkin kalah. Tetapi dia kalah. Dalam pilihan raya ke-14 dia kalah. Sebab ada orang yang tak boleh dibeli dengan duit. Ramai mereka balik daripada luar negeri, nak undi, nak bagi kalah Najib pasal mereka anggap Najib ini satu orang yang mencuri duit. Jangan. Jadi kerana itu dia kalah. Tetapi walaupun dia kalah, kemudian daripada itu masih orang Melayu anggap duit penting. Umpamanya bila Muhyiddin diisytihar sebagai Perdana Menteri, dia tidak ada majoriti. Dia tak ada majoriti. Dia tawar kepada sesiapa wakil rakyat, join dia boleh jadi menteri. Dia ada 70 menteri. Kalau nak baru ni tambah satu lagi. Penasihat kepada Perdana Menteri, bertaraf menteri. Itu duit lah. Bukan pasal nak apa sangat yang nak beli nasihat. Orang itu pun bukan pandai sangat. Jadi tapi dia nampak duit, dia lompat lah. Jadi ini yang akan hancurkan orang Melayu. Kerana kita akan diperintah oleh penyangak-penyangak
yang guna duit untuk jadi kerajaan. Dan kita lihat sudah jadi. Ini nampak di Sabah pun jadi. Bayar duit, lompat, jadi. Kita tak mau lompat-lompat. Masa depan saya ingat kita haramkan lompat. Dan kita tentukan apa yang kita bergantung kepada ialah khidmat kita. Selama 50 tahun khidmat daripada Tunku Abraman, Tun Razak, Tun Hussein dan saya sendiri pun, kita dapat sokongan yang cukup kuat. Kita menang 2/3. Tak bagi duit. Saya tak bagi duit. Sekarang ini saya dapati wakil rakyat kalau nak pergi kampung kena bawa buah tangan. Dulu masa saya tak ada buah tangan, saya pergi kampung jumpa dengan kawan-kawan. Saya berkawan baik dengan orang kampung, terutama yang garang-garang ni semua kawan saya. Orang macam dia Kapak apa semua ni, dia memanglah Samsin situ, tapi kawan saya. Saya jumpa bersalam dengan dia, tanya apa abang anak. Okey lah. Dia pasal itu aja dia sokong menang 2/3. 5 kali pilihan raya menang 2/3. Jadi tak payah guna duit. Kita guna khidmat. Tapi kita kena show result lah. Semasa kita memerintah, apa ada kemajuan ataupun tidak. Ada nikmat ataupun tidak. Banyak nikmat. Dulu orang Melayu nak dapat beasiswa susah. Masa kita ni kita bagi banyak beasiswa. Yang tak berapa pandai pun dapat juga. Jadi dia nak meniaga, kita bagi peluang dia meniaga. Dia minta kontrak, kita bagi peluang. Nak lesen, kita bagi. Terlalu banyaklah. Tapi itu khidmat. Kerana khidmat itu orang sokong kita. Tak payah duit. Cash is not king. Najib ingat cash is king. Saya kata kepada dia, di rumah saya ni, dia datang. Saya katakan, Najib, you tak payah bagi duit. Pasal dia duk bagi berim lah, nelayan dapat gaji. Saya tak payah bagi duit. Dia kata, you turun ke kampung, jumpa dengan orang kampung, bersalam dengan dia orang. Itu dah cukup. Orang kampung dia bukan nak minta banyak. Yalah dia minta untuk kebaikan kampung. Minta jalan, tar ke apa kan. Okey lah boleh bagi. Tak payahlah bagi duit. Dia jawab kepada saya malam itu, saya tak boleh lupa. Dia bangun, dia nak balik dah. Dia bangun, dia kata cash is king. Saya terkejut. Ini bermakna bahawa corruption itu baik. Mana boleh. Tapi itulah yang dia kata. Dan lepas itu kita tengok. Itulah cara dia. Dia ingat dia ada duit, dia boleh menang sampai bila-bila. Tapi dia kalah. Jadi kalau masa depan kita, orang Melayu masih duduk tunggu nak dapat duit, baru nak undi, akan hancur negara kita ini. Dan orang Melayu akan jadi kumpulan yang termiskin dan terpisah daripada Malaysia. Kerana walaupun Malaysia ini namanya Malaysia, tapi tanahnya semuanya dimiliki oleh orang lain seperti di Singapura. Singapura tu kita ingat itu Malay land, is part of tanah Melayu. Tapi sekarang ini dimiliki oleh orang. Di Malaysia ini pun kita tengok Pulau Pinang bukan kita punya. Ialah part of Malaysia. Tapi bukan kita punya. Kalau you nak tengok di Kelawai, orang Melayu rumah papan bermuzing karat. Orang lain semua bangunan pencakar langit buat dengan batu marmal, dengan granit. Itulah orang Melayu. Nasib mereka. Kalau mereka tak jaga-jaga, terima duit, itulah nasib yang akan menunggu. Baik, terima kasih Tun atas perkongsian 1 jam
yang bermakna, yang banyak input-input dan juga penegasan-penegasan yang mungkin sebenarnya Tun sentiasa mengungkapkan hal ini, menekankan hal ini, terutama yang penting tadi adalah sistem nilai orang Melayu. Tun, kami di Kawah Buku, sebuah pojok buku, kalau ada diizinkan nanti jemput Tun ke Bandar Baru Bangi, datang ke kedai buku kami, berbesar hati kami menerima kehadiran Tun. Berbesar hati sekali lagi sebab Tun dapat meluangkan masa dengan kami, khususnya dalam acara Menganyam Nusa. Itu sebuah acara yang kami susun dan ini adalah acara kemuncaknya bersama dengan Tun. Kita memerihalkan tentang budaya orang asal, tentang bagaimana muzik, lagu, bagaimana sastra membina, menjambatani kepada pembentukan identiti kebangsaan bersama. Jadi saya sekali lagi Azan Safa bersama Ruhan Syahril merakamkan perhargaan bukan hanya kepada Tun tetapi seluruh pasukan Tun yang memudahkan acara ini dapat dilangsungkan. Sehingga berjumpa lagi untuk rakan-rakan pendengar, untuk rakan-rakan yang menonton, kami ucapkan terima kasih. Sehingga kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Selamat menyambut kemerdekaan dan juga Hari Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tun. Terima kasih.